berikan dekat area-area sini. Alright, sebelum tu macam saya cakap, tak semua candlestick engkau boleh balun. Maksudnya asal kau jumpa kau balun, asal kau jumpa kau balun. Tak boleh. Kita kena tengok juga dia berada dekat mana. Contoh, apa yang menyebabkan gold ni melakukan kenaikan sampai atas ni? Kenapa? Kalau kita tengok current market price ataupun CMP dia berada dekat sini. Sebelum dia fly, dia berada dekat sini. Kita tengok apa yang ada di belah kiri. Tengok dekat belah kiri ni ada apa? Ada apa kawan-kawan? Ada apa? Dekat sini ada kawasan resisten dah kena breakout. Resisten dekat sini dah kena breakout. Nampak tak? Saya buat satu zone. Okey, saya buat satu zone. Okey, resisten dekat situ dah kena break. Ini resisten dah kena breakout. So expectation bila price masuk ke dalam ni, zone price boleh tendang price tu naik ke atas balik. RBS, konsep basic sangat-sangat kan. Tetapi macam mana kita nak gunakan OHLC ataupun price action sebagai panduan ataupun confirmation orang panggil. Okey, alright, jom kita tengok satu-satu. Okey, dekat sini Sewaktu price sentuh, kita tengok bagaimana price masuk ke dalam zone. Okey, price masuk dalam keadaan, cuba tengok candle nombor 1. Bila dia masuk ke dalam zone, cuba tengok candle nombor 1 tu dia buat apa? Dia turun dan masuk ke dalam zone yang kita tanda dalam keadaan yang momentum. Momentum maksudnya dia turun ataupun dia datang dalam keadaan size body yang panjang. Okey, panjang. Nampak panjang. So bila kita tahu ada nampak panjang macam ni, kita dah dapat identify, oh ini adalah candle momentum. Okey, so candle nombor 1 dah siap belum? Candle nombor 1 dah siap. Okey, candle nombor 1 dah siap. Saya tulis nombor 1. Okey, nombor 1 dah siap. Dekat sini. And then apa yang kita boleh buat? Tunggu lagi. Kalau kau entry terus dekat buy, kalau contoh candle nombor 1 baru siap and then korang terus tekan entry buy tanpa kita menunggu candle kedua, kalau jadi alhamdulillah, kalau tak jadi nauzubillah. Innalillah orang panggil. Innalillah terus. Kan? Okey, so cuba kita tengok candle yang kedua, apa yang dia buat. Candle yang nombor 2, apa yang dia buat? Dia close balik dalam keadaan bullish ataupun dia close dalam keadaan berlainan sifat. Candle nombor 1 dia turun dalam keadaan bearish. Candle nombor 2 dia close sebagai bullish. Kan berlainan sifat tu bearish dengan bullish. Okey. So candle nombor 2 dah close. Nampak? Candle nombor 1 momentum, candle nombor 2 dia close sebagai bullish. Dua sifat yang berlainan. Jadi saya sendiri nak tanya korang, bila dah complete pattern candlestick nombor 1, pattern candlestick nombor 2, opening sahaja candle yang ketiga, boleh tak kita nak buy? Bayangkan candlestick baru 2 ni siap, ini tak wujud lagi. Bayangkan open candle yang baru, boleh tak kita nak buy, geng? Cuba korang kasih komen. Berdasarkan pemerhatian korang, ini time frame H1. Tunggu tak candle kan Lex. Agak-agaknya boleh buy belum? Okey, sebaik sahaja candle nombor 1 dan candle nombor 2 telah siap. Opening sahaja, buka sahaja candle yang ketiga, korang boleh dah instant buy kalau ikutkan. Hantar satu askar ataupun 2 layer dulu. Nak buat test air, kan? Okey, alright. Opening saja candle yang ketiga, kita boleh terus masuk buy, tak ada masalah, insya-Allah. Okey, sebab kita pertama dekat tempat yang betul, and then kita dah tunggu pun candle 1, candle 2. Okey, dah siap. So opening candle yang ketiga, kita terus buy, tak ada masalah. Okey, opening candle yang ketiga, tengok apa yang berlaku. Candle yang ketiga, sebaik saja dia open, nampak tak shadow yang dia buat? Dia turun. Itu bermaksud korang tengah floating. Betul tak? Korang tengah floating. Tapi bagaimana kita nak rasa selamat? Macam Lex cakap, andai kata aku tengah floating, apa yang aku kena buat adalah jadikan candle nombor 2 ni sebagai panduan. Apa-apa sekalipun, jadikan candle nombor 2 ni sebagai panduan.
Tengok dekat mana dia punya paras paling rendah shadow yang dia pernah buat. Dekat sini. Dia buat dekat sini. Dekat sini. So, bila dah jumpa, tulislah warning level. Ini warning level korang. Warning level. Warning level. So, warning level ni korang perhatikan. Andai kata korang tengah buy, dia floating. Tiba-tiba pula dia close dengan candle lebih daripada paras warning level ni. Apa yang korang kena buat? Korang cut loss je. Dah tak payah nak buat apa-apa. Dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Cut loss. Tapi andai kata dia still reject, dia still duduk di atas warning level, selagi itulah korang boleh hold sampailah dia naik. Tak ada masalah. Okey, faham ke tidak? Macam mana cara penggunaan stupid candle ni untuk buy dulu? Faham ke tidak? Faham ke tidak? Macam saya cakap, time frame M15, M30 ataupun H1. Cari dalam di antara tiga time frame ni, pasti dan mesti akan ada wujud di antara salah satu. Okay. Alright. Ada 200 mata memandang. Takkan berapa kerat je yang faham. Come on gang. Okay, kalau close ciput still juga cut loss collect. Kalau bagi saya lah, berdasarkan experience ataupun pengalaman ataupun pemerhatian saya, kalau dia close macam ciput je kan, betul-betul ciput kan, saya rasa better jangan dulu. Sebab saya tak nak benda tu sebagai fake out. Okay. Tapi kalau nak jaga MM, tak ada masalah. Cut loss pun tak ada masalah. Tunggu the next setup. Okay, tunggu the next setup. Alright. Okay, so bila ramai faham, Alhamdulillah. Untuk buy, saya dah tunjuk macam mana cara dia. Okay, jom kita tengok contoh untuk sell pula. Contoh untuk sell pula. Okay, saya cari contoh. Okay, dekat sini. Okay, tengok dekat sini. Tengok dekat bahagian sini. Tengok dekat bahagian sini. Pertama, kita letak satu line dulu. Satu line. Kita nak tengok dia kenapa punca dia jadi macam ni. Dia dekat mana? Kalau dia dekat kawasan resistant ngamah, contoh kawasan supply and demand ke apa kan. Okey. Dia berada dekat kawasan resistant. Dia berpunca daripada dia buat rejection disebabkan adanya support. Support dah kena breakout. Apa tu, bila price datang balik dekat line kuning ni, nampak dia buat rejection. Nampak mana tadi? Mana dia tadi? Mana tadi? Sini lah. Smes. Insem. Okay. Okay, jom kita tengok. Okay. Alright. Sekarang ni kita belajar untuk sell pula. Okay. So, ini adalah line kuning yang saya tanda adalah kawasan support become resistant. Kena ingat macam saya kata, jangan kau asal jumpa pattern yang macam ni, kau pergi balon. Kalau tak, memang innalillah orang cakap. Okay. Tengok juga dekat mana benda tu terjadi. Kalau dia terjadi dekat kawasan support untuk buy, Alhamdulillah. Kalau dia terjadi dekat kawasan resistant untuk kita sell, Alhamdulillah, boleh pakai. Alright. So, tengok sewaktu dia sentuh line kuning ataupun zone untuk kita cari sell, tengok apa candlestick ni buat. Ini dekat time frame H1. Korang boleh belajar. Alright. So, candle hijau dia datang dan sentuh line kuning ni dalam keadaan momentum. Korang kena faham perbezaan losing momentum dengan momentum. Kalau losing momentum, apa yang berlaku? Ini yang dinamakan sebagai losing momentum. Okey, ini maksudnya momentum dia tengah lemah. Kalau body kecil, maksudnya tengah lemah. Tapi kalau sebatang macam ni, orang panggil sebagai momentum. Okey, so candle nombor 1. Tengok, perhatikan candle nombor 1. Dia datang dan sentuh ke dalam zon kita dalam keadaan momentum. Okey. Candle nombor 1 dah siap. Okey. Candle nombor 1 dah siap. Boleh tak entry sell terus? Saya tanya korang. Bayangkan candle 1 je dah siap. Candle 2 tak siap lagi. Boleh tak entry sell terus? Cuba kasih komen. Boleh tak entry sell terus? Come on. Kasih keluarkan perah otak di tengah pagi ni. Barulah benda yang kita belajar ni esok boleh melekat masuk otak. Tak boleh kan? Sebab apa? Tak cukup SOP. Takkan kau nak pergi sell dekat baru candle yang pertama macam tu kan?
So tak boleh, tak ada confirmation. Alright. So kita kena tunggu candle yang kedua. Okay, candle yang kedua ni lah menjadi sebagai decision maker. Okay, candle nombor 2. Nampak apa yang berlaku? Candle nombor 2 dia close berlainan sifat. Berlainan sifat daripada candle nombor 1. Candle nombor 1 dia close sebagai bullish, candle nombor 2 dia close sebagai bearish. Kan berlainan jantina tu kan orang panggil kan, berlainan sifat. Okey, so bila complete candle nombor 1 dengan candle nombor 2, sebaik sahaja opening candle yang ketiga dia open sahaja kat sebelah ni, korang boleh terus hantar satu layer, dua layer dulu untuk test air, sell terus kan. Okey, boleh terus sell, tak ada masalah. Tak payah nak kena tunggu apa ke apa tu. Open saja terus sell. Tak payah fikir jauh. Kalau takut sangat nak buat position, sampai bila nak lawan rasa takut tu kan? Kan? Alright. So, kita bercerita tentang andai kata dia floating. Macam saya cakap lah, kalau contoh tadi buy, ini pula sell. Kalau tiba-tiba korang tengah sell, oh aku tengah sell, alamak asal dia pacak. Mana aku nak jadikan kawasan maksimum aku ni, kawasan nak kena cut loss. Jadikan candlestick nombor 2 ni sebagai panduan. Macam mana bentuk dia sekalipun, candle nombor 2 ni sebagai panduan. Okey, tengok candle nombor 2 yang warna merah ni. Ambil dia punya higher shadow dekat sini, tarik satu line. Okay, jadikan ini sebagai WL ataupun warning level. Warning level. So, kalau korang tengah sell, katakan korang jumpa pattern ni ataupun candlestick pattern ni dekat time frame M15. So, kalau dia floating, dia close dengan candle lebih daripada warning level, korang cut loss. Contoh dia macam ni. Dia naik macam ni. Dia close dengan candle lebih daripada warning level macam ni, korang cut loss. Tapi kalau dia masih duduk bawah warning level macam ni, dia hanya tinggalkan shadow sahaja macam ni, contoh, still okay lagi bagi saya. Still okay lagi untuk korang hold, tak ada masalah. Kan? Alright. Faham ke Idok? Okey, faham ke Idok? Ini adalah OHLC ataupun price action. Korang nak belajarkan tadi, so saya ajar. Benda ni memang boleh pakai. Alhamdulillah semua student Led Legacy dah berjaya buat profit ni dengan teknik ataupun strategi yang sangat-sangat simple. Alright. Kan? Dia dalam forex memang tak mudah, tapi ada cara dia. Okay, body candle 1 dengan 2 mesti sama level kan? Iya betul. Opening price 1 dengan opening price yang nombor 2 wajib sama level. Okay. Alright, so ini adalah contoh untuk buy dan contoh untuk sell untuk stupid candle. Alright, boleh guna tak jika di sebelah kiri tak ada SNR? Boleh, tetapi resiko dia tinggi disebabkan tidak ada benda yang support dia. Maksud saya support ni, contoh, kenapa benda ni terjadi rejection yang macam ni? Disebabkan kalau korang perhatikan line kuning ni, kiri dia ni adanya breakout. Ada breakout, support become resistant. Tapi cuba katakan, bayangkan sebelah kiri ni tak ada apa-apa langsung. Sebab saya tunjuk satu contoh. Ini support, dah kena breakout. Okay, support sini dah kena breakout. Jadi price pullback, dia bersentuhan dengan kawasan dah kena breakout. So ada potential dia jadi macam ni. Kita boleh pakai kalau adanya pendokong kat belah kiri ni. Katakanlah tiba-tiba tak ada langsung, contoh kosong macam ni, tapi dia muncul macam ni, boleh tak pakai? Jawapan saya still boleh, cuma resiko dia tinggi. Korang kena faham, resiko dia tinggi. Alright. Faham ke tak faham? Setakat ni jelas ataupun tidak? Ada tak sebarang persoalan tentang stupid candle? Sebab stupid candle ni adalah signature bagi Led Legacy. So tak boleh lah kalau orang yang belajar dengan Led ni dia tak faham. Dia kena faham. Sebab apa? Sebab benda ni memang boleh datang buat duit. Benda ni memang boleh buat duit kalau orang mahir benda ni, insyaAllah. Okay. Kalau gak ada rejection, boleh sell gak? Kalau gak ada rejection, maksudnya dia datang ataupun dia close dengan momentum, adalah lebih baik kita tunggu rejection berlaku.
Okey, itu sebab saya kata untuk melakukan entry berdasarkan stupid candle, kita wajib tunggu candle nombor 1 dan candle nombor 2. Andai kata korang pergi entry sell sewaktu candle nombor 1 baru je wujud, tak boleh. Alright? Alright. Salam tuan, yang tuan tunjuk ni adalah M1 M5 atau H1. Ini adalah time frame H1 bang. Okey. Okey, benda ni macam saya cakap, pattern candlestick pattern ni korang boleh cari dekat 3 time frame ni, M15 ataupun M30 ataupun H1. Okey, kalau korang jumpa di antara salah satu time frame, pakailah dia. Pakai. Alright. Cun dekat time frame mana? 3 time frame yang saya cakap. Okey, macam mana kita nak kenal reversal candle ni bang? Ini yang saya baru tunjuk ni. Okey. Okay, so kalau korang dah hadam stupid candle, the next one saya akan tunjuk pula bagaimana kita menggunakan OHLC ataupun price action untuk continuation setup. Alright. Yang sekarang ni, yang saya tengah tunjuk ni, ini adalah reversal daripada dia naik ke turun, daripada turun ke naik. Alright. Sekarang ni silibus yang kedua untuk malam ni, saya akan explorekan korang dengan satu lagi strategi, di mana ini adalah strategi continuation. Mana saya tulis tadi? Okey, sini geng. Okey. Yang tadi kita belajar, ini adalah stupid candle. Yang ini adalah stupid candle. Okey, ini untuk reversal. Yang kedua saya nak ajar korang adalah tentang continuation. Okey, continuation. Alright. So continuation ni paling the best lah. Cuma benda ni korang kena perhatikanlah pergerakan semasa price action tu. Okey. So untuk candle panjat dia senang sangat-sangat. Alright, sebab continuation memang senang. Okey. Apa yang korang kena buat adalah perhatikan. Dalam forex ada dua je, ada buy, ada sell. Okey, so saya tunjuk untuk setup buy dengan tunjuk untuk contoh setup sell. Okey, ini adalah untuk buy. Okey, ini adalah untuk buy. Okey, buy. Saya buat white candle sini Sini. Okey, sini. Okey. Candle nombor 1 wajib momentum. Dia tak boleh kecil, tak boleh. SOP dia wajib momentum. Kalau tak momentum, kau jangan tanya aku kenapa benda tu tak jadi. Jangan pula cakap benda tak legit. Kan, tak boleh. Okay, so candle nombor 1 wajib momentum. Alright, candle nombor 1 wajib momentum. Dan candle yang kedua, okay, candle yang kedua pula, saiz body candle nombor 2 wajib lebih sederhana besar berbanding candle nombor 1. Ini betul perumpamaan dia. Okay, candle nombor 1, candle nombor 2. Ingat ni baik-baik. Alright. So opening sahaja candle yang ketiga. Okay, opening sahaja candle yang ketiga. Alhamdulillah. Saya alih ke sini jap. Sini dengan sini. Okay, bila complete 1, bila complete 2, opening saja candle yang ketiga. Contoh katakanlah dekat candle nombor 2 ada shadow kan. Ada shadow. Lepas tu ada shadow. Okay, ada shadow. Okay, 1, 2. Complete 1, complete 2, opening saja candle yang ketiga. Jangan tanya banyak, jangan tanya boleh ke tidak boleh. Kau layan je. Jawapan dia opening saja, tekan buy terus. Tekan buy. Tekan buy. Tekan buy. Ini candle yang ketiga. So sama juga bang. Abang-abang, kakak-kakak, bila kita bermain dengan OHLC, jangan anggap OHLC tak ada SL. Alright. Okay, opening 1, opening 2, opening 3. Andai kata tiba-tiba korang pergi tekan buy dekat candle nombor 3, andai kata dia floating. Okay, sebelum nombor 1 apa candle? Kosong bang. Kau tanya soalan macam tu pula. Sebelum nombor 1 kosong. Dia tak kisah bang. Dia tak kisah. Okay, alright. So nombor 3, andai kata tiba-tiba dia floating lah pula Mike. Contoh macam ni, kau pergi tekan buy tapi dia floating. Macam mana nak buat? Okay, jawapan dia sama saja konsep dengan stupid candle. Tetapi ini bentuk dia. Jadikan candle nombor 2 ni juga sebagai apa? Sebagai panduan.
panduan. Jadikan ini sebagai WL korang. Okay, so seandai kata korang tengah buy dekat candle nombor 3, tiba-tiba dia floating. Kalau dia close dengan candle lebih daripada warning level macam ni, korang cut loss. Korang cut loss. Tapi kalau dia still duduk macam ni atas ke, macam reject balik ke, dia tinggalkan shadow je ke, still okay lagi untuk korang hold. Alright. Okay, sekarang ni dari segi time frame pula. Korang kena faham candle panjat dengan stupid candle. Untuk stupid candle saya dah suggestkan 3 time frame yang terbaik, M15, M30 ataupun H1. Betul tak betul? Tetapi kalau candle panjat, saya sangat suggestkan korang pakai dekat 3 time frame ni juga, M30 ataupun H1 ataupun H4. Okay, ada sebab dia. Rahsia di sebalik rahsia. Okay, kalau nak tahu rahsia lebih dalam, masuklah projek duit raya. Okay, saya bacakan, saya baca komen sikit. Okay, ni dekat kawasan SNR. Ya betul, kejap lagi saya akan ajar. Kalau candle 2 berada dekat resistance, boleh masuk tak? Kejap lagi saya tunjuk magic dia tak magic. Okay, alright. Okay, setakat ni jelas tak? Okay, setakat ni jelas tak untuk contoh setup buy? Sebelum saya laju sikit ke untuk contoh setup sell. Okay, sambil-sambil korang nak komen tu, saya sangat suggestkan korang masuklah, tolonglah masuk ke dalam channel Let Legacy ni, geng. Channel Let Legacy ni, apa yang ada sebenarnya, apa korang boleh dapat sebenarnya dalam channel ni. Okay, sebenarnya banyak sangat ilmu yang saya dah buat untuk korang. Saya dah buat dalam bentuk e-video, bukan dalam bentuk macam gambar-gambar. Ini dalam bentuk e-video. Daripada kau tak tahu nak tekan apa dekat button MT4 tu, sampailah kau tahu SNR tu apa, breakout tu apa, chart pattern tu apa, supply and demand tu apa, trend line tu apa. Bila kau dah lepas basic, kau masuk pula bahagian advance. Macam-macam lah topik kau boleh belajar dekat sini. Semua percuma bang, percuma. Barang baik jangan dilepaskan, orang kata. Lepas tu ada refreshment video, banyak, sangat-sangat banyak. Okay, make sure korang masuk. Saya minta korang masuk, minta belajar, bukan suruh korang depo. Okay, belajar dulu. Lepas tu kau tengoklah kehebatan belajar tu macam mana, kan. Alright. Okay, so untuk contoh setup candle panjat ni kita dah selesai. Alright, ini adalah SOP dia. Dah tak perlu, jangan kau berani-berani ubah SOP ni. Okay, kalau tak innalillah. Okay, yang kedua sama sahaja dengan yang buy ni, cuma kita terbalikkan je. Kita terbalikkan sahaja. Alright, cuba kita tengok sama-sama. Okay, candle nombor 1, saya tukar warna Candle nombor 1, candle nombor 2. Okay, candle nombor 3. Nombor 3 belum lagi. Okay, kita lepak dulu. Okay, candle nombor 1, candle nombor 2. Candle nombor 1 macam saya cakap, macam mana sekalipun, nombor 1 wajib momentum. Abang dengan kakak wajib momentum. Yang kedua, size body candle yang kedua wajib sederhana. Korang kena faham size body dalam trading. Ada yang macam ni, ada yang sehalus iman, ada yang betul-betul doji, betul-betul kurus, ada yang betul-betul besar, ada yang betul sederhana. Kita nak size yang macam ni je, kan? Kita nak size yang macam ni. Candle nombor 2 ni sebagai decision maker. Jadi bila complete nombor 1, complete nombor 2, opening candle yang ketiga, boleh terus tekan sell. Tak ada masalah, insyaAllah. Ini continuation ni. Okay, terus tekan sell candle nombor 3 ni. So macam saya cakap, bila korang dah tekan yang sell, jadikan candle nombor 2 ni sebagai panduan. Apa-apa sekalipun, jadilah candle nombor 2 ni sebagai panduan. Ambil dia punya higher shadow, jadikan sebagai warning level. Okay, warning level. Okay, warning level. Okay, faham ke dok? Dah ready ke belum? Dah ready ke belum nak masuk ke dalam chart ni? Dia asyik belajar teori dia, memanglah nampak senang, kan? Maaf mencelah, candle panjat tu RBR kan? Ya betul bang. Sebenarnya dalam forex ni semua sama. Tapi bagaimana kita melihat ataupun perspektif kita tengok dalam trading tu. Asal orang lain buat nama ke, contohlah teknik 7 petala langit,
teknik mandi bunga. Kau pun berminat lah. Padahal bila masuk kelas dia sama je. Kau belajar breakout, rejection, supply, demand kan. Sama je. Okay. Alright. So dah faham belum? Kalau korang dah faham, kalau korang dah ready nak saya tunjukkan dalam chat, korang kasih hashtag FYP dulu geng dekat komen. Saya dah profit bang. Woi, lain macam. Baru aja dah profit. Kau memang terbaik bang. Bang, yang tutorial tu dekat mana bang? Tutorial ataupun e-video korang boleh dapatkan dalam channel Lex Legacy. Korang masuk je dalam channel Lex Legacy, korang join, lepas tu korang cari dekat pin message ni. Selamat datang Fighter Lex Legacy. Korang belajar lah. Saya tak minta 1 sen pun. Saya minta korang belajar. Belajar. Seronok bang bila kau dapat entry sendiri berdasarkan analisis korang. Okay, alright, jom kita tengok dekat contoh. Macam saya cakap, untuk candle panjat ni, ini 3 time frame yang saya sangat-sangat suggestkan, M30, H1 dan H4. Okay, kalau untuk stupid candle, M15, M30 dengan H1. Kalau untuk candle panjat, M30, H1 dan H4. Nak screenshot? Silakan. Saya bagi dekat candle panjat dulu. Screenshot. Screenshot. Okay, dah screenshot. Okay, saya tunjuk yang bawah pula. Screenshot. Benda ni ilmu. Benda barang mahal mah, bagi percuma. Kena ambil lah. Okay, alright. So, bila korang dah settle. Okay, ni last. Korang screenshot benda ni. Ini pula. Kalau candle bearish takkan panjat juga bang. Kalau candle bearish takkan panjat juga bang. Kalau bearish kau janganlah anggap dia tak panjat. Dia panjat ke bawah lah. Dia panjat ke bawah. Ni panjat ke atas. Kau pening pula kan saya tukar nama. Okay, dah settle. Okay, bila dah settle, jomlah kita tengok dalam chart. Alright. So bismillah. Macam saya cakap, untuk setup continuation ni kita boleh pakai dekat M30, H1 ataupun H4. Okay, jom kita tengok contoh dia dekat H1 lah. Okay, saya tunjuk dekat H1 lah. Saya cuba cari contoh satu Okay, tengok dekat sini baik-baik, Hesmes kawan-kawan. Alright. Macam saya cakap, tak semua tempat kalau kau nak balun pun kau balun. Rasa jumpa kau balun. Okay, tetapi korang tengoklah market structure. Okay, maksud saya tengok market structure tu, cuba korang tengok dekat bahagian sini. Tengok dekat bahagian sini, kenapa dia pacak? Kenapa dia pacak? Pertama, tengok lagi dari segi market structure. Market structure dekat kawasan sini ada kawasan ada kawasan resistant. Betul tak? Resistant. Tiba-tiba candle yang sini dia naik ataupun dia close sebagai candle momentum. Kan dah nampak setup dah satu kan. Okay, walaupun dia berada dekat kawasan resistant. Ini orang kata buy high ni. Buy high mesti kena dengan ilmu. Dia tak buy high asal kau nampak dia macam nak naik, kau pergi tekan buy high. Tak boleh. Nak buy high dengan ilmu. Kena pasti momentum candle ataupun OHLC dia. Okay, tengok dekat sini. Candle dekat sini, candle nombor 1 ni, dia datang dalam keadaan body yang panjang. Kita boleh notify dia, kita nampak dia datang dalam keadaan momentum. Body dia panjang ni, momentum ni. Nombor 1. Okay, alright. Nombor 1. Ini dia punya momentum. Okay, ini dia punya momentum. Alright. Tiba-tiba candlestick nombor 2. Candlestick nombor 2, apa yang dia buat? Dia close sebagai bullish juga. Nampak tak dia panjat? Dia panjat benda ni, dia panjat lagi. Okay, candle nombor 1, saya banyak kali cakap, wajib momentum. Momentum. Alright. Yang nombor 2, candle yang nombor 2 wajib dia close body yang sederhana besar. Lepas tu berbanding dekat candle nombor 1. Maksud saya, candle nombor 1 tu memanglah besar, tapi dekat candle nombor 2 tu kita nak dia body yang sederhana. Dia tak boleh sama besar dengan nombor 1. Dia body yang sederhana macam ni, handsome yang macam ni. Okay, so bila complete nombor 1, complete nombor 2, opening saja candle yang ketiga, terus tekan entry buy.
Okey, terus tekan entry buy. Okey, terus tekan entry buy sebab kita nak main buy high ni. Kalau ikutkan structure market pun, kalau saya buka line chart pun, korang boleh nampak dah dekat sini kawasan resistance dekat sini dah memang dah kena breakout. Nampak? Dah kena breakout. Resistance dekat sini dah kena break. Tapi orang tak tahu macam mana nak entry buy high. Dia rasa main sedap, rasa nak pergi, dia nak pergi tendang atas, dia tekan je. Kan? Tak tunggu candle. So ini cara yang betul. Dah nampak dah resistance dah kena break. Tapi cara dia macam mana? Macam ni lah. Kan nampak resistance dah kena break. So macam mana nak buy high? Gunakan teknik yang macam ni. InsyaAllah boleh pakai. Alright. Candle nombor 1 wajib momentum. Candle nombor 2 wajib body yang sederhana. Okay. Macam ni. Hermes, handsome candle panjat ni. Opening saja candle yang ketiga. Entry lah buy. Entry buy. Entry buy. Buy high ni kita tak boleh expect macam buy high aku nak hold sampai to the moon. Sangat-sangat lah. Okay, buy high ni kita dah kena ambil macam dapat 30 pip, 40 pip, 50 pip, caw lah. Takkan selama-lamanya dia akan fly macam tu je. Korang kena faham dalam market mesti ada retracement. Okay, dah nama pun korang buy high. So tak perlulah macam nak high sangat kan. Korang punya take profit tu. Okay, kena ada breakout resistance collapse. Lebih baik kalau ada breakout resistance. Okay, kalau tak ada breakout lagi pun tak ada masalah. Cuma korang kena faham resiko dia akan berbeza. Kalau dia dah breakout, resiko dia kurang sikit. Kalau dia tak breakout, resiko dia tinggi. Itu je saya cakap. Mengikut time frame. Kalau korang jumpa dekat H1, cara TP korang, cara korang punya tamak tu nak ambil 30 pip tu berdasarkan time frame. Kalau korang rasa jumpa dekat H1, agak-agak H1 boleh bagi berapa pip? Lebih kurang 50 pip. Kalau korang jumpa benda ni dekat M30, agak-agak M30 boleh bagi berapa pip? Lebih kurang 30 pip. Kalau H4 jangan cakap, mungkin 100 pip. Kan? Itu sebab saya bagi 3 time frame yang berbeza. Kalau korang jumpa di antara salah satu, pakailah sebaik-baik mungkin. Faham tak? Okey. Jelas ke tak jelas? So kita sembang balik. Dekat opening candle yang ketiga ni terus tekan buy. Bila dah tekan buy, make sure jangan seronok sangat, benda tak jalan lagi. Jadikan candlestick nombor 2 ni sebagai panduan. Ambil dia punya shadow paling rendah dia pernah buat, ambil satu line, tulis dekat sini siap-siap, ini WL aku. Andai kata dia close lebih dengan candlestick, lebih dari warning level aku cut loss. Aku cut loss. Mana-mana pair boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ini OHLC. Okay, faham ke tak faham? Lex biasanya kena cut loss minimum time frame berapa punya candle. Kalau contoh kita jumpa dekat time pattern yang macam ni, kita jumpa dekat time frame M30, kita kena tunggu M30 juga yang breakout. Sebab contoh, katakan saya bagi satu contoh kalau korang jumpa pattern yang macam ni dekat time frame M30, tapi korang tengok breakout dia dekat M5, korang nampak dekat M5 macam dah breakout. Kalau tengokkan balik, M30 yang baru lagi 25 minit. 25 minit tu bang, dia boleh buat apa-apa je. Itu saya cakap. Bila jumpa dekat time frame tu juga kita kena setia. Breakout ke tak breakout, belakang cerita. Okay, lain lah kalau ni macam contoh dia selagi dia tak keluar M30, ada lagi berbaki lagi 10 minit. Tapi 10 minit tu dia betul-betul dah kau turun habis macam ni lah. Mungkin disebabkan news. Okay, letaklah SL, letaklah SL sikit 30 pip ke bawah zone. Kita tak nak kena spike kan. Alright. Okay, boleh je. Faham ke tak faham? Okey, tuan, saya ni baru lagi katakanlah buy dekat situ. Nak close bila? Bila hijau tukar merah ke? Bukan. Bila kita bercerita tentang take profit adalah perkara subjektif. Tak kisahlah you newbie ke yang dah lama ke, take profit adalah perkara yang subjektif. Ada orang suka buy dekat, contoh, dia suka buy dekat support, dia akan TP-kan dekat resistance. Ini orang cakap ni. Ini ada support, ini resistance. Ini orang panggil. Ada orang buy dekat support, dia suka hold sampai dekat resistance. Ini ada orang guna macam ni berdasarkan structure. Sampai resistance dia close all. Okay, ada orang dia buy dekat support, tapi bila dah naik sikit, contoh dapatlah 30 pip, walaupun tak sampai resistance lagi, dia dah close all. Itu penggunaan orang.
Okey, ikut orang. Okey, kalau tamak haloba, haji bakhil, macam syaitan, ambil 200 pip, 300 pip. Tak, saya gurau. Okey. Alright. Okey, so ini adalah contoh untuk candle panjat continuation buy. Korang kena faham. Perhatikan baik-baik. Candle nombor 1 wajib momentum. Candle nombor 2 ni wajib body yang sederhana. Dia tak boleh macam ni bang. Kalau kau rasa macam ni terbaik, contohlah dia close macam ni, candle nombor 2 ni. Yang ni hati-hati. Okay? Kalau yang macam ni lagilah kau kena hati-hati. Kita nak yang macam ni je. Yang sederhana, sedap mata memandang. Besar macam ni. Ini sedap. Kalau dia keluar macam ni kecil, lepas tu kecil yang halus molek macam ni, kita tak nak yang macam ni. Kita nak yang macam ni kan, macam ni yang sesedap mata rasa, yang macam gebu-gebu sikit. Gebu-gebu sikit kan. Okey. Alright. So kita cari contoh untuk sell pula. Untuk buy kita dah jumpa. Alright. So saya tunjuk dekat H4 lah, time frame yang lebih tinggi sikit Okey, untuk H4 jauh. Kau tengok ni bang. Ini handsome-nya, saya cakap handsome-nya. Okey, tengok dekat sini baik-baik. Ini time frame H4. Buka sama-sama dengan saya. Ini time frame H4. Okey. So agak-agaknya kenapa gold ni melakukan penerjunan bebas Pandalela Renong macam ni Agak-agaknya kenapa? Okey, pertama mungkin korang boleh nampak, dekat sini adanya support. Shadow yang panjang ni adalah support. Okey. Shadow yang support. Ni shadow ni ini adalah support. Okey. Tengok candle nombor 1. Waktu dia turun, candle nombor 1 ni dia turun, sentuh dekat area support. Dekat fresh 4 shadow ni. Dia close sebagai candlestick momentum. Nampak? Dia close dengan keadaan body yang panjang. Baik, candle merah ni. Batang berjelola ni. Ini candle nombor 1. Candle nombor 1. Adakah kita dah boleh terus sell? Jawapan saya relax dulu. Nombor 1 ni tak menunjukkan apa-apa decision lagi. Tapi kita kena tunggu candlestick yang nombor 2. Nombor 2 wajib menjadi decision maker. Kalau tak, kau memang innalillah orang panggil kan. Kan? Alright. So ini candle nombor 1. Okay. Candle nombor 2, apa yang berlaku kan? Candle yang nombor 2, apa yang berlaku? Dia close dengan body yang sederhana, handsome, Hermes. Kan? Handsome. Automatic juga. Nampak tak candlestick yang sederhana ni, dia alang-alang tu je dah breakout kan support shadow dekat sini. Nampak tak? Dia dah close lebih rendah berbanding support yang kita tanda tadi. Candle nombor 1 dah siap. Candle nombor 2 pun dah siap. Nampak? Candle nombor 2 pun dah siap. So tunggu apa lagi? Kita nak main continuation kan? Alright. Nombor 1 dah settle, nombor 2 dah settle. Open saja candle yang ketiga. Test air dulu, hantar seketul 2 ketul, layan, ride the wave orang kata, ride the wave, kan? Kita boleh terus sell. Ini H4 bang. Kalau kau jumpa kat time frame lebih tinggi, lagi tinggi lah dia dapat. Kan? Sell terus. Nampak? Ini dia floating berapa pip ni? Berapa pip? Ini H4 ni. Lebih kurang 21 pip. Alamak handsome, 21 pip je dia floating. Tapi dia turun lebih kurang berapa ni? Sebatang H4 ni, daripada shadow atas sampai shadow bawah, lebih kurang 258 pip. Faham ke tidak faham? Inilah candle panjat. Tak kisahlah je nak panjat bawah, panjat atas, asal dia menurun, asal dia menaik, kita panggil panjat Nampak? So bagaimana pula dengan warning level? Macam saya cakap ulang kali berbuih mulut, saya kata kalau korang contoh tengah sell, jadikan candlestick nombor 2 ni sebagai panduan. Ambil dia punya candlestick paling tinggi shadow yang dia buat ni, jadikan sebagai warning level. Kau. Okay, tak ada satu candle pun yang close lebih dari warning nombor 2 ni. So hold je lah sell tu. Kan? Bila dah dapat sell, ingatlah dunia ni hanya sementara. Take profit tu berpada-pada. Faham ke tidak? Faham ke tidak, geng? Okay, ada soalan? Okay, belan kanan candle apa ni?
Belah kanan tu candle panjat buy kan lag. Oh yang ni ke? Ha, ini pun sama lah ni. Ha, ini pun sama lah. Cuma dia tak pergi terus habis. Dia ada buat sedikit retracement. Okay. Yang hijau kat tepi buy tu tak ada pattern yang macam ni. Tak ada pattern yang macam tu lah. Okay, kemas Lex, kemas. So benda ni multi function. Sebab kenapa saya kata benda ni multi function? Yang ini, yang korang tengah pandang ni bukan semata-mata OHLC. Kalau korang perhatikan baik-baik, ini adalah supply and demand. Drop base drop. Siapa pernah belajar drop base drop? Drop base drop. Sama tak? Sama. Rasa-rasa dah boleh nampak tak? Sebenarnya forex ni sama je. Kau buka lah, kau buatlah cipta nama macam mana sekalipun, kelas tu berbayar beribu macam mana sekalipun, benda tu sama. Ini kan drop base drop. Kan drop base drop. So perhatikan, kalau price ni pull back balik ke kawasan drop base drop, tengoklah kalau drop base drop ni kena pecah, nampak dah breakout drop base drop ni, counter balik kat drop base drop ni, tekan buy lagi. Simple tak? Simple. InsyaAllah benda ni simple. Benda ni memang kena take time, benda ni kena practice. Kalau tak practice memang kau tak dapat. Okay, nampak tak? Benda ni berulang. Kan? Ini candle nombor 1 momentum, candle nombor 2 body yang sederhana. Itu sebab saya kata body wajib sederhana. Kalau dia setakat buat doji, dia setakat buat body yang main-main, itu dia takkan jadi sebagai base. Dia nak kena body yang sederhana, barulah dia nampak sebagai base. Drop, base, drop. Dapat dah profit sell. Ini tiba-tiba dia pacak pula. Dia breakkan kawasan drop, base, drop ni. Bila dah breakout, pull back, counter balik drop, base, drop ni, jadi kawasan buy. Faham tak? Okay, Alhamdulillah. Okay, yang tepi kiri buy tu macam mana boleh continue? Okay, tengok dekat sini. Yang ini pun adalah contoh candle panjat. Tengok dekat sini, benda ni berulang. Alright. Macam saya cakap, yang bila korang dah dapat sell ni, ini kan drop base drop, betul tak? Ini kan drop base drop. Alright, drop base drop ni, price naik menuju ke drop base drop ni. Menuju. Dia naik. Tengok candle nombor 1 ni close macam mana. Dia close dalam keadaan momentum. Perasan tak? Dia close dalam body yang sangat panjang. Body yang sangat panjang, momentum. Kau dah tahu momentum. Okey. Nombor 1. Okey. Lepas tu, candle nombor 1 ni dah close. Tengok candle nombor 2. Candle nombor 2 ni pula dia close dengan body yang sederhana. Cuba perhatikan drop base drop ni, kalau saya panjangkan line dia ni, kan? Yang panjang ni. Saya panjangkan drop base drop shadow yang nombor 2 ni. Drop base drop saya buat satu kotak bagi korang nampak lah. Sini saya buat warna kotak, warna apa warna hijau liat. Sini ni drop base drop ni, nampak ni drop base drop ni. Candle nombor 2 ni dia close dengan candle body yang sederhana. Dah breakout ke belum drop base drop ni kat sini? Candle nombor 2 ni dah breakout ke belum? Cuba korang kasih komen dekat bawah. Candle nombor 2 ni dah menunjukkan breakout ke belum? Dia close lebih terkeluar daripada zon hijau. Dah breakout kan? Dah break out. Lepas tu open saja candle yang ketiga. Nampak? Bila dah break out, kita dah tahu kat zone sell dekat sini dah kena break. Jadi macam lag saja. Bila sesuatu zone tu, contohlah tak kira zone buy ataupun sell, jika sesuatu zone tu dah kena break out, kita boleh recycle zone yang sama tu untuk kita counter. Ini zone sell. Bila dah kena pecah macam ni, kita boleh recycle zone yang sama ni untuk kita counter. Kan? Okay. So candle nombor 2 ni dah siap. Jadi opening saja candle yang ketiga, which is dekat sini. Open saja candle yang ketiga. Tekan entry buy. Ini H4 macam saya cakap. Ini H4. Right, tekan entry buy. So dia turun. Ada tak dia close dengan candle lebih daripada shadow nombor 2 ni? Tak ada langsung.
Wak tak ada langsung. Dia still atas daripada shadow. Lepas tu dia naik lah. Faham ke tak? Faham kan? Okey, kalau kita buy situ, bila datang merah tu, kita tunggu jekah je sampai dia naik semula. Tak. Yang turun ni, yang waktu dia turun ni, ini dah jadi setup lain bang. Sebab OHLC dia one shot, one pergi dia. Opening saja candle yang ketiga, sepatutnya dia akan pergi terus. Okey, sepatutnya open saja candle yang ketiga, dia kebiasaannya akan pergi terus. Yang dia turun balik ni bermaksud adalah something kat belah kiri ni. Ada apa ni? Ini bearish engulfing. Ini disebabkan dia buat retracement sekejap. Kan? Faham tak? Mapping yang sekarang punya, kalau kalau yang dah gerak ni bosan, semua zone kau tanda yang kau entry pada tak. Bang, saya ajar benda yang sama. Okey, macam mana saya nak ajar kalau benda yang tak jadi langsung, macam mana saya nak explain. Tapi jangan risau bang. Apa yang saya ajar semua saya ada entry. Abang nak tengok bukti. Okey? Okey, kita tengok contoh dekat sini Okey, kenapa Goldfly? Agak-agaknya saya ada entry ke tidak ada Goldfly ni malam tadi? Goldfly kau-kau ni ada tak agak-agaknya? Tengok bang. Tengok kat sini. Ini pukul berapa? Ini pukul berapa ni bang? Pukul 9.45 malam waktu gold. Nampak tak saya dah cakap berapa kali cakap ajak buy. Sebab apa? Sebab direction adalah buy. Faham tak? Bukannya kita ajar kita tak entry. Kita entry. Sama-sama kita entry. Okey? Jangan risau. Kita entry mengikut apa yang kita belajar. Boleh? Okey. Alex, breakout body kena break shadow ke? Dia wajib breakout dengan body bang. Kalau dia break dengan shadow, kita tak tahu sama ada breakout tu solid ataupun tidak. Boleh je terkena manipulation. Korang kena ingat dalam market ada manipulation, ada liquidity, ada swap zone, adanya engulfing. Okay, korang kena faham benda tu. Right? Okay. Tadi signal dalam duit raya saja. Ada signal kat public. Siapa cakap tak ada? Ada. Korang ni kan. Ada bang. Tengok dekat sini baik-baik Tengok sekali baik-baik. Ni. Ni. Tari ni Tari semalam 4,000. Ni 3. Mana tadi? Oh, hari ni tak share? Oh, tak share? Itu semalam itu malam punya share. Semalam Okey lah. Korang menang, ambil okey. Ini semalam. Mana ni ini semalam punya. Nampak? Gold buy. Dari semalam lagi dah ajak buy. Faham tak? Okey, macam mana nak join duit raya? Sampai bila sampai dah raya. Sampai raya lah. Okey. Alright lah. Korang minta kan, esok bagilah. Saja je nak bakar korang. Okey, ada yang tahu ini time frame berapa? Ini time frame H4 bang. Okey. Alhamdulillah. Apa syarat dia Lex? Syarat apa tu bang? Okey, jomlah saya tunjuk lagi contoh. Saya faham satu contoh, dua contoh tak cukup. Okey, saya faham. Okey, jom kita tengok contoh lagi Okey, so perhatikan dekat sini baik-baik. Ini ada lagi satu contoh. Ini dekat time frame H4 dekat time frame H4. Okey. Alright. So tengok dekat sini, ini kita dah nampak lagi nyata dah. Nampak lagi nyata dekat kawasan sini adalah kawasan resistant. Resistant dekat sini dah kena breakout. Ini resistant dekat sini dah kena breakout. Betul tak betul? Dah kena break. Perhatikan pula cara candlestick ni berlaku. Okey, tengok candle nombor 1 dulu. Tengok candle nombor 1. Candle nombor 1 ni dia datang dalam keadaan momentum. Nampak sebatang mat dia bagi. Okey, sebatang dia bagi bang. Okey. Nombor 1.
Momentum. Okey, candle nombor 1 momentum. Alright, bila candle nombor 1 momentum, adakah kita dah boleh terus buy high belum? Buy high terus? Tak boleh bang. Sebab boleh je terjadi dia turun sap macam tu balik. Kan? Boleh terjadi. So cara yang selamat adalah korang tunggu candle yang kedua keluar. Nampak? Candle yang kedua keluar, handsome dia keluar. Candle yang body yang sederhana yang macam ni. Nampak? Body yang sederhana. Okey, bila candle nombor 1 dengan candle nombor 2 dah complete, open sahaja candle yang ketiga. Tak payah cerita banyak. Tekan je terus buy. Tekan saja terus buy. InsyaAllah. Ini H4. H4 ni kalau dia tak bagi kau 100 pip, kau jilat, aku jilat kaki kau. Kira orang panggil kan. Saya jilat kaki abang semua. Okey, so tengok dekat sini. Daripada bawah ni sampai ke atas ni lebih kurang 275 pip. Faham tak? Okey, itu sebab saya bagi M30, H1 dengan H4 sebab continuation, dan nama pun continuation. So continuation ni dia follow trend. So bila dia follow trend, of course dia akan bagi setup yang lebih daripada 50 pip. Alright, so jangan risau. InsyaAllah ada cara dia. Nak buy high, nak sell low, ada cara dia. Nak buy low risk, nak sell low risk, ada cara dia. Kan? Right. Okay. Oh, kena tengok momentum candle yang kedua yang candle nombor 2 tu wajib tengok. Sebab kalau candle yang kedua ni, okay, saya bagi beberapa ataupun a few situation. Kalau candle nombor 2 ni, saya tukar warna candlestick warna biru Okay. Kalau candlestick dia close macam ni bang. Penyek macam ni, penyek ataupun doji macam ni. Bagi saya risky sangat-sangat sebab doji bermaksud pertukaran ataupun tanda-tanda reversal tu ada. Okey, doji bahaya. Kalau dia macam yang halus macam ni, dia besar sedikit daripada doji, dia besar sikit dia gemuk sikit je daripada doji pun tak boleh. Pun tak boleh sebab agak bahaya sebab boleh berlakunya reversal. Tapi kita nak yang sederhana, yang macam ni je bang. Okey, yang macam ni pun dah handsome. Yang macam ni. Okey, saya harap korang faham benda ni banyak-banyak. F15 boleh tak like? Saya bukan nak cakap tak boleh. Boleh tu boleh. Cuma saya provide benda yang terbaik je untuk korang. So kalau korang still juga nak pakai dekat F15, boleh. Tapi cara korang ambil take profit tu tolonglah bersesuaian dengan time frame yang korang jumpa. Kalau korang jumpa dekat F15 lepas tu nak take profit macam 300-400 pip, jangan mimpi lah. Kan? Setakat dapat lebih kurang 30 pip, 40 pip tu ambil lah. Okay. Alright. Faham ke dok? Candle nombor 1 kena breakout resistance support collect. Soalan yang menarik. Macam saya katalah, ada dua situation. Kalau dia tak break, katakan candle nombor 1 ni dia masih duduk dekat dalam kawasan resistance ni, dia agak risky. Tapi macam saya cakap, itu sebab saya cakap candle nombor 1 baru je siap. Jangan entry dulu. Tengok candle nombor 2. Tiba-tiba candle nombor 2 dia close lebih daripada resistance. Kan dah ada confirmation. Kan macam yang saya tunjuk tadi dekat H4 tu. Mana tadi? Saya baru je tunjuk dekat H4 ni. Tengok dekat sini baik-baik. Okay, tengok dekat sini baik-baik. Macam ni jugalah. Kenapa dia jatuh? Ini kan kawasan support. Nampak? Ini kan kawasan support. Candle nombor 1 masih tidak break. Dia tak break lagi. Candle nombor 1 ni dia tak break. Dia masih rejection. Dia duduk bawah support shadow ni. Tetapi candle nombor 2 ni yang menentukan. Nampak? Dia breakout. Dia close dengan lebih rendah. Keluar daripada zone shadow ni. Kat situ dah bagi tahu, oh support ni dah kena break, kan adanya candle panjat, dah ada dua confirmation korang boleh pakai untuk sell, kan. So jelas ke tak jelas untuk kelas malam ni? Saya harap korang jelas sangat-sangat. Tolonglah jadikan benda ni sebagai ilmu. Saya tak janji, okey, kalau korang masuk mana-mana channel pun, kalau dia ajak korang macam mana, korang dah penat ke hidup miskin macam ni kan, boleh dapat buat kau ni. Tolonglah jangan orang kata tu senang sangat terpedaya. Kalau nak benda-benda yang macam tu boleh, tapi buktikan dengan diri korang belajar benda tu. Okay. Benda memang boleh, trading memang boleh buat duit. Betul saya cakap, tak tipu. Tapi kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Macam mana sekalipun kena ada ilmu. Okay, jangan macam, oh kau asyik follow dia je, asyik biru-biru je kan. Boleh confirm esok keluar Lamborghini. Tak boleh juga. Okay. Alright. Untuk
soalan-soalan yang lain yang berkaitan, contoh macam supply and demand ke, trendline ke apa semua, kalau saya nak bahaskan pada malam ni juga memang saya tak dapat lah, sebab dalam trading banyak sangat ilmu dia. Okey, tapi korang boleh belajar dulu dekat sini. InsyaAllah mungkin esok malam live ke lusa malam live saya akan ajar topik-topik yang korang teringin nak belajar tu. Okey, sementara ni belajar dulu kat sini. Saya minta sangat-sangat masuk, tolonglah saya merayu. Ini saya rasa channel yang pertama suruh korang masuk, suruh belajar, bukan suruh orang depo. Faham tak? Okay, belajar basic ada, advance ada, bukannya topik biasa-biasa bang. Tengok liquidity ada, engulfing confirmation ada, smart money concept ada, order block ada, OHLC ada. Belajarlah. Okay, mungkin saya akan tambah video-video yang baru. Alright. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa, korang memang terbaik. Saya halalkan dunia dan akhirat. Apa yang saya ajar ni saya halalkan. Tak ada sebarang selindung korang kena bayar ke apa, tak ada. Gunakan. Tapi janji dengan saya, bila dah pandai, tolong ajar pada orang lain.